Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan menunjukkan cara-cara untuk satu mesin yang sensitif dengan air. Baik, saya akan tunjukkan praktikal bagaimana kita nak menyertu mesin tersebut dengan step-step yang disebutkan dalam standard lah. Okay, bersama saya pada hari ini ialah tukang sertu kita, jurusertu 2 orang, dan Encik Zuhaifah daripada Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Okey, di antara bahan-bahan yang perlu kita sediakan terlebih dahulu sebelum kita melakukan proses sertu ialah pertama mesti ada tanah liat. Tanah liat sama ada kita gunakan tanah serbuk ini yang asli ataupun boleh juga menggunakan produk sertu keluaran Safi, skrap mandian sertu antibakteria. Okay, ini yang dah pun lulus oleh JAKIM dan mendapat persejilan halal. Okey. Kemudian kita perlu ada baldi untuk kita mengisi air dan 2 gayung. Satu untuk kita letakkan air mutlak dan satu lagi gayung ni untuk kita menyebatikan campuran di antara serbuk tanah dan air mutlak. Baik, kemudian kita ada 2 spray, 2 jenis spray. Okey, spray ni ialah kita guna untuk bagi kes-kes khas bagi mana peralatan yang sensitif dengan air kita curahkan mungkin dengan kuantiti air yang banyak, dia menyebabkan kerosakan pada mesin. Jadi kita pakai spray. 2 spray kerana satu kita akan isi dengan air tanah dan satu lagi dengan air mutlak. Baik, kemudian kita juga perlu sediakan span. Baik, apa tujuan span ini? Span ini bertujuan untuk kita mengelap. Setiap kali kita spray, kita lap. Kita spray, kita lap. Jadi kena sediakan 7 kerana setiap span ini tak boleh digunakan berulang kali. Satu kali pakai, buang. Satu kali pakai, buang. Baik, sekarang ni kita akan tunjukkan cara-cara bagaimana untuk kita menyediakan air tanah dengan produk Safi. Baik, masukkan pitikan Safi ke dalam air ni dan kita akan tengok macam mana perubahan yang berlaku. Okey, agak-agak ya. Okey, ambil gayung dan kita sebatikan. Okey. Wangi ya. Ini mani. Okey. Kalau kita tengok, walaupun dia sedikit berbuih, tetapi sama sini. Okey. Jadi kita tengok airnya. Okey, airnya dia akan jadi warna putih, kan? Dan ini menunjukkan bahawa skrap tadi telah pun sebati dengan air lah. Bila air dia dalam bentuk keruh dan kita boleh gunakan untuk sertu. Sekarang kita akan masukkan air sebatian tadi dalam bekas spray. Okay, masukkan sehingga penuh. Baik. Dan kemudian air mutlak pula kita akan masukkan dalam bekas spray yang kedua. Sekarang ni kita akan tunjukkan cara-cara untuk nak menyertu oven yang telah pun digunakan untuk masak babi. Baik, pertama sekali kita perlu bersihkan dulu air najasat, iaitulah kesan-kesan najis yang terdapat pada oven ini. Caranya ialah kita menggunakan spray. Baik, spraykan dulu di kawasan-kawasan yang diyakini terkena najis mughalladhah. Dah pastikan kita lapik dengan skat dan dalam juga kita spray. Okey, spray. Baik, lepas itu kita menggunakan span ini dan hilangkan
semua yang ada di sini lah. Tapi ni kena rapih ni. Okey, untuk basuhan yang pertama ini, selagi mana air najasat belum lagi hilang, maka kita kena bersihkan dulu sampai dah hilang. Okey, kemungkinan kena pakai 2 span ataupun kena spray lagi. Dan ini masih lagi dianggap sebagai basuhan yang pertama ya. Kerana kesan-kesan najis masih lagi ada pada organ ini. Okey. So perlu dibersihkan lagi sampailah benar-benar bersih dan hilang ke semua najis, kesan-kesan najis yang ada, iaitu bau, warna dan rasa. Okey. Ketika proses itu juga kita pakai peralatan yang lengkap lah, apron dan sebagainya, untuk memastikan kita tidak terkena petikan najis mughaladzah lah. Okey. Okey, untuk ini kita ibaratkan dah selesai lah, hilang semua air najasat. Basuhan kedua dan seterusnya akan disusuli dengan cara kita spray over tadi dengan menggunakan air mutlak. Okey, kita spray di keseluruhan permukaan sehingga meratai tempat-tempat yang terkena dengan najis mughaladzah. Pastikan air mutlak kena pada semua tempat, dalam dan luar. Okey, atas dan bawah. Okey, dan setelah itu, setelah spray, kita boleh pakai span lah. Okey, lap dia seluruh permukaan, lap betul-betul. Okey, jangan ada kawasan yang tertinggal. Dalam pula, lap di kawasan dalam, dan ratai semua permukaan, kiri dan kanan, atas dan bawah. Okey, sehinggalah kita yakin-yakin bahawa air mutlak telah meratai semua tempat. Okey, selesai basuhan yang kedua. Okey, untuk basuhan yang berikutnya, tadi kita dah buat 2 kali, dan begitulah kaedah basuhan yang seterusnya dengan menggunakan air mutlak sehingga cukup sebanyak 6 kali dengan air mutlak. Jadi menjadikan 7 kali termasuk dengan air tanah tadi. Okey. Okey, ketika di industri, proses sertu akan dipantau oleh pegawai jain yang dilantik lah. Jadi pegawai jain akan buat semakan sama ada telah pun mematuhi prosedur dan syarat-syarat sertu yang telah pun ditetapkan dalam standard halal. Okay, macam mana Cik Zuhaibah? Adakah memenuhi semua syarat-syarat sertu? Ya, jelas memenuhi syarat. Okay, untuk situasi yang kedua, situasinya ialah lantai yang tercemar dengan darah najis mughaladzah. Baik, jadi pertamanya kita kaedah nak sertu lantai ni lebih mudah sikit berbanding kita nak sertu peralatan sensitif. Kita hanya perlu sediakan tanah, debu sertu dan sebaldi air mutlak untuk kita campurkan. Dan kaedah ini kita akan pakai pipe, air pipe untuk sertu. Bagaimana caranya? Jadi bayangkan kawasan yang ni kecil saja, dan ini najis mughaladzah. Okay, pertamanya kita nak sediakan bahan-bahan, iaitu kita nak campurkan debu sertu, debu tanah dengan air mutlak. Okey, perhatikan. Perhatikan lagi sampailah warna air ni dia berubah kepada air yang keruh begini ya. Baik, jadi sebenarnya boleh asalkan berubah warna air kepada warna tanah. Okey. Baik, ini dah boleh kita gunakan untuk sertu.
Baik, pertama sekali kita perlu hilangkan dulu kesan najis ini. Okey, hilangkan dulu. Baik, silakan. Hilangkan dulu kesan najis sampailah betul-betul bersih. Hilang warna, bau dan rasa. Okey. Okey, ni keadaan ni masih lagi ada kesan darah ya. Tak lepas lagi lah. Jadi bila kita dalam basuhan pertama untuk menghilangkan najis ni juga dikira sebagai basuhan pertama. Sampailah betul-betul bersih. Tiada lagi kesan-kesan darah najis mughalazah. Okey, belakang. Okey. Bersihkan lagi. Okey, alhamdulillah. Jadi kawasan yang tercemar sudah pun bersih, tidak ada lagi kesan warna darah. Dan untuk basuhan yang kedua kita gunakan debu tanah yang dicampur dengan air mutlak tadi. Okey. Ratakan air ke seluruh permukaan yang terkena dengan najis mughalazah. Okey. Hujung sana keliling. Okay. Untuk kawasan biasa yang tidak ada masalah terkena mesin, kita pastikan air mengalir semua ya. Dan lantai mengalir semua dan terkena semua kawasan-kawasan yang tercemar dengan najis mughalazah. Okay, habiskan semua air. Di hujung-hujung sana kecil tu semua kali. Okey. Baik, itu kita lengkap untuk basuhan yang kedua. Baik, sekarang ni oleh kerana kita tidak ada kita akan gunakan teknik menggunakan pipe getah ni. Jadi macam mana kita nak cukupkan kiraan 6 basuhan? So kita kira sajalah. Okey, barangkali kita dah buat tadi basuhan yang pertama kita hilangkan najis, yang kedua menggunakan air tanah dan basuhan yang ketiga. Kan? So kita gunakan air mutlak untuk basuhan yang ketiga. Kita basuh, pastikan basuhan ketiga ni juga dia meratai semua kawasan-kawasan lantai yang terkena dengan najis. Okey. Okey. 3. Kemudian 4. Basuhan yang keempat ulang balik. Juga kita ratakan ke semua tempat. Mana boleh tidur tu? Okey, keempat. Yang kelima. Apabila halal eksekutif ataupun operator tertentu melakukan sesuatu, akan dipantau oleh pegawai jaid. Sama ada kita mengikut prosedur tertentu yang ditentukan atau tidak. Kalau jaid sudah datang. Okey, yang keempat, yang kelima. Dan sekarang ni basuhan yang keenam dengan air mutlak. Okey, yang terakhir. Basuhan yang ketujuh dengan menggunakan air mutlak. Okey, kita dah selesai 7 kali basuhan. Soalannya, boleh tak kita selang-seli untuk menggunakan seruk pencuci?
okey, ataupun floor deterjen lah. Okey, boleh untuk basuhan yang selepas basuhan yang kedua ataupun ketiga. Tapi itu tidak termasuk dalam tidak dikira sebagai basuhan air mutlak lah, kerana deterjen itu bukan air mutlak. Okey, tapi boleh gunakan pewangi dan sebagainya. Boleh sama ada di hujung ataupun di tengah-tengah, boleh gunakan pewangi ataupun floor deterjen lah. Okey. Dan macam mana pegawai kita Jais boleh Sudah saja tengok ya, proses dilakukan mengikut standard. Jadi di peringkat Kamisam kita tak ada masalah, lulus lah proses-proses tertentu di sini. So kali ini kita akan tunjukkan cara untuk kita nak menyertu pinggan-pinggan mangkuk yang pernah tercemar dengan najis mughallazah. Baik, kalau tengok di sini kita ada, ini ialah bahan-bahan yang kita nak sertukan, langa, pinggan dan sebagainya. Dan kita kena sediakan bahan lah untuk kita nak menyertu. Bahan sertu ialah kita kena sediakan air tanah yang telah disebatikan, kemudian gayung untuk kita guna untuk sertu, dan yang ketiga dishwasher untuk kita membersihkan kesan-kesan najis mughallazah. Okey. Kita perlu hilangkan dulu kesan-kesan najis mughallazah, menghilangkan air najasat yang terdapat pada bahan-bahan yang hendak disertu ya. Jadi okey, seperti biasa kita boleh gunakan untuk yang permulaan, kita boleh gunakan dulu dishwasher. Macam biasa kita basuh dengan hati-hati. Okey, basuh macam biasa kan, bawah dan atas. Sama juga lah yang lain-lain ni kan. Okay. So yang lain pun kita kita basuhkan dulu, hilangkan air najasat. Okay. So kita hilangkan air najasat kalau ada, bersihkan dulu. Okey, selagi mana kesan najis tidak ada, kesan najis masih lagi terdapat pada alat-alat ini, itu masih lagi dikira sebagai basuhan pertama lah. Okay. So ini dah kira sebagai basuhan pertama ya, sebab kita menggunakan air mutlak, kira sebagai basuhan yang pertama. Okey, pastikan tidak ada bercampur lah air, sisa air dengan pinggan mangkuk yang telah kita bersihkan. Bersihkan dulu. Okey. Baik, sekarang ni kita boleh susunkan balik yang kita nak sertu ni. Kerana kita akan menggunakan air tanah. Ini air tanah. Okey. Ambil segayung air dan kita simbahkan. Okey. Gunakan kepada semua alat-alat yang ingin disertu. Okey. Ratakan seluruhnya. Okay.
Okey, bekas yang telah berguna-guna seeloknya kita tinggallah. Kita ambil bekas yang baru ya. Okey, ambil pula bekas yang baru. Kita biasa. Okey, sayur dan ini. Dan basuhan yang seterusnya kita boleh menggunakan air pipe ni. Okey, kita boleh kiraan 1 2 3 4 5. Okey, tu boleh dah jelas sebagai dah cuci. 1 2 3 4 5. Ini tinggal dah. 1 ini basahan yang kedua. 1 2 3 4 5. Okey, yang ni pun boleh sambung. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Okey, boleh ya. 1 2 3 4 5. Okey, 1 2 3 4 5. Okey, so kita telah menggunakan air mutlak pada basahan pertama dan air tanah pada basahan yang kedua. Dan selepas itu kita telah menggunakan 5 kali basuhan lagi dengan air mutlak. Baik, setelah lengkap 7 kali, maka selesailah proses sertu. Dan jika di premis makanan, perkara ini perlu dipantaulah oleh pegawai agama Islam negeri dan kena proper lah pemakaiannya, apron dan lengkap untuk memastikan tidak ada lagi pencemaran dengan najis mughalazah. Jadi bahan-bahan peralatan yang telah pun disertu tidak boleh digunakan semula untuk najis mughalazah, kan? Jadi dah sertu, dah bersih, maka dia tak boleh lagi digunakan ulang kali lah untuk najis mughalazah. Baik, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.